Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Akhlak Darjah 6, pelajaran 3, Adab Kecintaan kepada Negara. Okey, sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut, kita pergi ke sesi pengenalan terlebih dahulu. Okey. Negara. Semua pihak perlu berganding bahu untuk mempertahankan dan mencintai negara kita, iaitu tanah air kita sendiri. Okey, apabila kita mencintai negara kita, perkara ini dapat membentuk tamadun yang berkemajuan, berpandukan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, ijma' ulama' dan qiyas. Ianya menjadi tanggungjawab kepada semua rakyat di sesuatu negara itu. Okey, mencintai negara adalah tanggungjawab bersama. Perkara tersebut seiring dengan pepatah Arab yang berbunyi, Hubbul watan minal iman. Mencintai negara adalah sebahagian daripada iman. Perkara ini juga disebut di dalam Al-Quran. Contohnya ialah pada surah As-Saba ayat 15 yang bermaksud, sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda, iaitu kebesaran Tuhan Allah di tempat kediaman mereka, iaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, iaitu nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nampak, Allah memberikan kita sesuatu tempat tinggal, iaitu negeri kita ataupun negara kita, merupakan satu anugerah yang sangat-sangat berharga, dan kita perlu mencintai ataupun menjaga negara kita dengan sepenuh hati, seperti kita menjaga nyawa kita sendiri. Okey, mari kita bergerak kepada tajuk kita, iaitu adab kecintaan kepada negara. Okey, adab yang pertama adalah menghormati undang-undang yang telah ditetapkan. Apa-apa sahaja yang telah kerajaan ataupun negara kita tetapkan, kita perlu patuhi. Jangan engkar. Macam musim-musim sekarang ni, musim pandemik COVID-19, kita kena ikut arahan kerajaan supaya kita dapat putuskan rantaian COVID-19. Okey, yang kedua, taat kepada pemimpin. Berbalik kepada yang pertama tadi, ikut segala perintah pemimpin, tapi kita kena ikut perintah yang baik-baik sajalah. Kalau perintah yang tak baik, kita tak boleh ikut. Okey. Yang kedua, mematuhi rukun negara. 5 prinsip rukun negara tu, kalau kita tak hafal sebagai rakyat Malaysia, kita tak boleh duduk kat sini. Kerana sebab prinsip rukun negara ni perkara yang sangat senang dan mudah untuk difahami. Kalau kita tak dapat nak hafal, kita tak boleh nak ikut, eloklah kita berpindah ke negara lain. Okey, yang keempat, menjadi warga negara yang baik. Tak kisahlah kita Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban ke, ataupun apa-apa kaum, tapi kita kena tetap jadi seorang yang sangat baik, saling bantu-membantu antara satu sama lain. InsyaAllah perkara itu akan dapat memberi manfaat kepada perpaduan negara. Dan yang terakhir, sentiasa mempunyai kesedaran yang tinggi. Awak kena ingat, kalau aku buat sesuatu yang tidak dapat menguntungkan negara, maka negara aku akan terus mundur dan tak akan maju. Okey, untuk yang seterusnya pula adalah cara meningkatkan rasa cinta akan negara. Yang pertama, sentiasa mendoakan kesejahteraan negara. Sebagai contoh, negara kita sekarang dilanda pandemik COVID-19. Jadi kita doakan agar semuanya kembali pulih dan kembali normal, supaya tiada penyakit yang dapat menimpa negara kita lagi. Okey, yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan dengan mata pelajaran sirah untuk belajar tentang sejarah negara. Okey, yang ketiga, menyambut hari kemerdekaan negara daripada penjajah. Berapa hari bulan? 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Okey. Dan yang terakhir, merasa bangga apabila menggunakan bahasa rasmi walau apa jua keadaan sekalipun. Kalau kita pergi mana-mana, kita memartabatkan bahasa Melayu. Kalau kita jumpa orang, selamat pagi. Lepas tu kalau kita jumpa orang luar, macam mana, apa khabar, kamu tanya macam tu. Kita menggunakan bahasa Melayu kita. Okey, yang seterusnya pula adalah ciri-ciri orang yang mencintai negara. Yang pertama, sanggup berkorban demi kesejahteraan negara. Kalau negara kita diserang oleh musuh,
Kita adalah orang pertama. Kita perlu menjadi orang yang pertama untuk mempertahankan negara kita. Yang kedua, bangga dengan identiti sendiri. Kena bangga jadi anak Malaysia ataupun anak negeri Johor. Kita kena bangga dengan itu semua. Kalau orang tanya, jawab dengan bangganya, saya daripada Malaysia, asal daripada Johor. Itu contoh. Okey, yang ketiga, berusaha untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan negara. Cara ini akan berhasil jika kita menambah ilmu pengetahuan kita, dan insya-Allah apa yang kita belajar tu dapat membantu negara kita pada suatu hari nanti. Okey, yang keempat, mengutamakan kesatuan bangsa negara walau apa jua keadaan sekalipun. Yang uniknya Malaysia ni, kita duduk di kalangan masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk tu apa? Masyarakat yang berbilang kaum. Ada Cina, ada India, ada orang Melayu, ada Iban, ada macam-macam lagi, kita campur. Kita kena memertabatkan kesatuan, perpaduan kita supaya tidak berlaku pertelingkahan ataupun pergaduhan sesama kita. Okey, kita sambung lagi. Yang seterusnya adalah kebaikan mencintai negara. Okey, yang pertama, negara akan berada dalam suasana yang selamat. Yang kedua, negara akan disegani oleh pihak luar. Orang luar tengok, negara kita ni macam-macam bangsa duduk tapi mereka tak bergaduh pun sesama mereka. Nampak? Kat situ orang luar akan kagum dengan kita. Okey, yang ketiga, rakyat hidup dalam keadaan aman. Samalah macam tadi, yang nombor 1 tadi. Okey, yang keempat, kemajuan negara akan dapat dicapai. Okey, negara yang aman, insya-Allah akan datang kemajuan sedikit demi sedikit. Okey, yang terakhir, pendapatan negara akan meningkat. Hal ini berlaku kerana orang luar datang tengok kita, negara kita aman. Jadi mereka pun berminat untuk melabur di negara kita ataupun membuat urusan perniagaan dan hubungan diplomatik dengan negara kita. Dari situ kita dapat pendapatan dan menguntungkan negara. Dan subtopik yang terakhir adalah keburukan tidak mencintai negara. Okey, yang pertama, keselamatan negara terancam. Kita duduk negara kita, kita sendiri rasa tak selamat, rasa nak keluar je dan pergi negara orang lain. Okey, yang kedua, nama baik negara akan tercemar. Mula tadi orang tengok Malaysia ni aman je sebab duduk dekat masyarakat yang berbilang kaum, tapi disebabkan tidak mencintai negara, negara kita akan jadi tercemar. Nama baik kita akan tercemar. Okey, yang ketiga, perpaduan sesama kaum akan terjejas. Wujudlah pertelingkahan dekat mana-mana, tepi jalan ke, belakang rumah ke, mesti ada pergaduhan. Okey, yang keempat, negara akan menjadi mundur. Biasanya orang yang bertelingkah ataupun berperang ni, negara dia secara automatik akan menjadi mundur ke belakang lah, tidak maju. Dan yang terakhir, ekonomi negara jatuh. Disebabkan tak ada pendapatan, tidak berlaku pelaburan dan tidak aman. Disebabkan itu, ekonomi negara akan terus merudum dan jatuh. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum. وفوف الحمام يا على مرضي محروم